Okey, dekat awal chapter ni, Bawang dia report yang dia nampak Yamato dengan Shinobu depa dah pun keluar daripada bilik Forbidden Storeroom yang depa sembunyi sebelum ni. And finally kita dapat tahu yang Momonosuke dia bersembunyi di dalam baju Yamato dekat belakang, and kita dapat tengok dia tengah peluk Yamato time tu. Muka syok abang hang. Tapi aku wonder, aku tertanya-tanya, macam mana depa boleh scan dalam baju Yamato tu and nampak Momonosuke? Aku pelik, adakah ni salah satu kebolehan anggota unit Maris juga, yang mana depa boleh scan sesuatu benda tu untuk cari kok ada benda yang sembunyi kan. And nampaknya Yamato dengan Shinobu depa nak mula masuk balik ke dalam istana Kaido, sebab dekat panel ni kita dapat tengok depa tengah macam menaiki tangga lah. Depa nak masuk balik ke dalam istana Kaido. Sebab apa aku kata depa nak masuk balik? Sebab dekat tangga tu ada macam pintu gerbang lah, yang end pintu gerbang tu selalunya berada dekat pintu masuk sesuatu jalan lah. So aku agak depa on the way masuk balik ke dalam istana. Kemana hala tuju Yamato dengan Momonosuke kita still tak tahu. And nampaknya Yamato macam nak bawa Shinobu ke satu tempat dekat dalam istana Kaido tu balik. Mungkin depa akan pergi ke tempat Naren Skateboard berada. Sebab yalah, okey, ni satu benda lagi yang aku macam wonder lah. Aku tak tahu nak kata macam mana unit Maris ni berfungsi. Okey, kita andaikan, kita anggap yang Bawang ni sebagai ketua unit Maris. Daripada pemahaman aku lah, Bawang dia tak boleh pilih dekat siapa yang dia nak bagi info tu, faham? Sebab daripada pemahaman aku dalam chapter ni lah, aku dapat rasakan Bawang kalau dia nak bagi info, dia nak transmit percakapan dia kena bagi dekat ke semua anggota unit Maris. Dia tak boleh pilih kepada siapa unit Maris yang dia nak bagi info tu, tau. And benda ni macam ada kebaikan, ada keburukan dia juga lah. And kebaikan yang aku nampak daripada fungsi unit Maris ni, yang mana info tu bukan saja dapat tahu oleh Beast Pirate, tetapi geng-geng Pakatan Luffy pun dapat tahu juga info tu. Sebab dekat sini kita tengok Sanji pun dia dapat tahu yang depa ni tengah ligan ataupun nak bunuh Momonosuke dengan Shinobu lah. And dia play lah siapa yang Master Yamato kan. Yalah, sebab dia tak kenal lagi, dia tak pernah jumpa lagi siapa Yamato. Mestilah Sanji pelik kan, siapa yang Master Yamato ni yang tengah berada dengan Momonosuke sekarang ni kan. And lo ni, daripada pemahaman aku, Sanji ni kan, dia confused. Adakah dia nak pergi selamatkan Momonosuke ataupun dia nak pergi selamatkan Naren Skateboard? Sebab yalah, dia dah dapat tahu yang sekarang ni depa tengah ligan nak bunuh Momonosuke. And kita dapat tahu juga dekat sini tempat persembunyian Yamato sebelum ni, iaitu The Forbidden Storeroom, bertentangan dengan tempat Naren Skateboard berada. So sebab itulah Sanji dia macam confused dekat mana dia diperlukan lebih lagi. Adakah dekat tempat Momonosuke ataupun di tempat Naren Skateboard? Dia confused, dia nak selamatkan yang mana satu. Tapi dekat akhir panel tu yang ada dialog here tu, finally kita dapat tahu yang Sanji dia dah decide dia nak pergi ke mana. Cumanya kita tak tahu ke mana yang dia nak pergi. Nak pergi selamatkan Naren Skateboard ataupun Momonosuke. Tapi dia dah pun decide. So mungkin chapter lepas-lepas ni kita akan dapat tengok ke mana Sanji akan pergi. Tapi bagi pendapat aku rasa Sanji akan pergi selamatkan Naren Skateboard lah. Sebab yalah, Naren Skateboard sekarang ni tak ada siapa-siapa dengan mereka kan. Melainkan ada the mysterious person kan, orang yang ke-10 kan. Tapi dengan Momonosuke, dia ada Shinobu dengan Yamato dengan dia yang boleh guard Momonosuke. So aku rasa Sanji dia decide untuk pergi tolong Naren Skateboard, sebab tak ada siapa-siapa lagi yang tengah tolong depa ni. And mungkin lepas tu Sanji akan berjumpa dengan Jack dan akan berlawan dengan Jack. Okey, daripada panel Pulau Onigashima ni kan, aku rasa Pulau Onigashima sama ada dah sampai dekat main island ataupun dah nak sampai dekat main island. Sebab dekat zoom out Pulau Onigashima tu, kita dapat tengok dekat depan tu ada satu mountain yang tinggi tau. And kita tahu dekat Wano ni hanya ada satu saja mountain yang tinggi, iaitu dekat Flower Capital. So aku rasa kemungkinan Pulau Onigashima ni dah nak sampai ataupun dah sampai dekat Flower Capital. Apa pendapat hampa pasal benda ni kan? Mungkin dekat chapter depan kita akan dapat tengok reaction penduduk-penduduk Wano bila mereka tengok Pulau Onigashima ni terbang kan, and nak jatuh atas mereka. Mungkin lah kan. Hampa try tengok komen dekat bawah. Okay, next, dekat depan pintu Onigashima kan, finally, our Carrot and Wanda dah kalah lawan dengan Perospero. Perospero ni boleh kata padu juga dia kan. And dekat sini kita dapat tahu yang mana Carrot dengan Wanda, mereka dah tak boleh gunakan mereka punya sulung form disebabkan oleh keadaan cuaca kan. Yalah, mereka tak boleh guna sulung form kalau awan tutup bulan kan. And bagi aku, walaupun lah cuaca elok, awan tak menutupi bulan, bagi aku
depa still tak boleh constantly gunakan sulung form depa. Faham tak? Sebab kita tahu Carrot lepasnya dia guna sulung form dia memang akan exhausted gila, dia memang akan penat gila, dia memang kena rehat saja. So bagi aku macam sulung form ni benda yang gamble hang tahu. Sekali hang guna, hang memang kena hapuskan musuh hang secepat mungkin. Kalau hang tak berjaya untuk hapuskan musuh hang secepat mungkin dalam sulung form hang, memang hang akan kalah lah. Yang kita dapat tengok macam apa yang jadi dekat Carrot dengan Wonder ni. Depa tak berjaya untuk kalahkan Perospero sewaktu dalam sulung form depa. Elo ni bila depa dah tak boleh guna, depa dah penat sangat, depa dah tak boleh buat apa. Perospero yang dapat menang dengan depa kan. And serius weh, ayat Perospero dia pali apa Carrot tu kan, lepas tu dia support Carrot tu memang kuajak gila lah. Dia kata dekat Carrot, kalau hang tak mau lagi meraung akan kematian kawan-kawan hang, hampir masuk balik dalam hutan, hampir makan lah rumput. Wih, memang kejam, memang puajak gila lah ayat Perospero kata kat Carrot. And nampaknya lah ni Perospero dia dah masuk balik, dia nak masuk dalam Pulau Negeshima. And kita tahu lah ni dia still lagi bertentangan dengan putusan Big Mom nak buat pakatan dengan Beast Parrot. And next scene di dalam Istana Onigashima yang mana aku nak explain sikit lah kan pemahaman aku pasal virus Ice Demon ni. Daripada pemahaman aku, api biru Marco tu dia berjaya untuk mengurangkan atau memperlahankan efek virus Ice Demon ni dengan mengeluarkan stamina yang ada dari dalam badan kita. Faham tak? Api Marco ni function dia tarik stamina dalam badan kita, dia tarik tenaga daripada dalam badan kita untuk memperlahankan efek ataupun memperlahankan efek virus Ice Demon ni. So sebab tu kita dapat tengok dekat sini kawan ni cakap, "These blue flames help while we have stamina, but we are at our limit." So bagi pendapat aku lah kan, kalau seseorang tu mempunyai stamina yang banyak, dia akan dapat mampu bertahan dengan lama untuk memperlahankan efek virus Ice Demon ni daripada merebak. Kalau seseorang tu dia ada stamina sikit kan, maknanya dia tak pandai kontrol stamina dia berlawan gila-gila punya, dia tak kontrol stamina dia akan cepat habis. Dan benda ni akan mempercepatkan balik efek virus Ice Demon tu untuk merebak. And pasal virus Ice Demon tu juga kan, daripada apa yang berlaku dekat Boss Hyogoro sekarang ni, ni aku explain mengikut pemahaman aku lah. Sebab apa badan Boss Hyogoro dapat jadi besar balik sewaktu zaman prime dia 20 tahun dulu, disebabkan oleh efek virus Ice Demon ni juga. Tadi aku explain pasal function api biru Marco tu kan. Lalu ni aku nak explain function ataupun macam mana virus Ice Demon ni berfungsi daripada pemahaman aku. Apa yang aku faham, virus Ice Demon ni juga dia mengeluarkan stamina ataupun tenaga-tenaga yang ada dari dalam badan kita dan keluarkan benda tu. Faham tak? So sebab itulah Boss Hyogoro badan dia boleh jadi besar balik. Virus Ice Demon ni keluarkan balik tenaga-tenaga lama yang tersimpan dalam badan kita ni dan lepaskan benda tu, so kita akan jadi lagi kuat, tapi kita tak boleh kontrol benda tu tau. Dan daripada pemahaman aku juga, semakin kuat orang tu, semakin kuatlah Ice Demon tu tau. Dan virus ni saja bukan saja keluarkan stamina kita, tapi kita tak boleh kawal stamina kita tu. Faham tak? Kita jadi macam zombie lah. So bagi pendapat aku lah, sebab itulah aku kata semakin kuat seseorang tu, semakin kuatlah Ice Demon yang dia jadi. Sebab dalam konteks lah ni kita dapat tengok Boss Hyogoro dia memang kau memang gila-gila punya. Even Queen pun terkejut dengan dia. And geng-geng Onibawan Shu pun, anak-anak buah Orochi yang ninja ni, mereka pun terkejut. Sebelum ni mereka tengok Boss Hyogoro ni kecil je kan, tapi lo ni sebab apa tiba-tiba badan dia jadi besar balik. And kekuatan dia sama sewaktu zaman prime dia dulu 20 tahun. So lo ni disebabkan oleh efek virus Ice Demon ni, kita dapat tengok betapa kuatnya Boss Hyogoro sewaktu zaman prime dia dulu. Faham tak? Sebab kekuatan dia lo ni kekuatan yang sama sewaktu zaman prime dia 20 tahun lepas. And kita dapat tengok memang kau-kaunya Boss Hyogoro. And Boss Hyogoro dia sedar yang dia tak banyak lagi tenaga yang ada dalam badan dia. Dan sebab virus Ice Demon ni dah tarik stamina dia dengan dalam kadar yang tinggi, dalam kadar yang cepat. So dia macam benda ni macam dia boleh guna kekuatan dia dalam masa keadaan yang sah. And dia akan gunakan kekuatan tu sehabis yang boleh untuk kalahkan musuh-musuh dia. Sebab dia tahu lepas je stamina dia habis, dia akan mati dan akan bertukar menjadi Ice Demon yang dah tak boleh kontrol dah. Dia tak boleh kontrol diri dia sendiri. Dan dia minta tolong bos-bos Yakuza daripada daerah lain untuk bunuh dia. Sebab dia tak mau macam bila dia bertukar menjadi Ice Demon nanti, dia akan menjadi musuh kepada geng-geng samurai. And Pendalas tu, piau lah. This is will of D bodoh. Dia mati dalam keadaan, dia nak mati dalam keadaan senyum lah. Dia tak mati lagi, dia nak mati lah.
Tapi aku yakin lah Chopper akan berjaya untuk siapkan virus Ice Demon tu dalam masa terdekat. Dan aku yakin lah, aku rasa bos Hyogoro takkan mati. And aku yakin elok je bos Yakuza ni nak pancung kepala Hyogoro, Chopper dah pun siap buat antivirus virus Ice Demon ni. Okay, next thing, Marco. Marco betul-betul padu Dia seorang je dapat handle top Commander Kaido, King dengan Queen. Dua orang dia handle. Padu bodoh. Chapter lepas kita tengok dia lawan dengan King kan. Yang tiba-tiba chapter ni dia sambung berlawan dengan Queen pula. Yang kita dapat tengok dia serang tengkok Queen tu dengan serangan Phoenix Brand. And Queen dia kata dekat Marco, sakit lah bodoh. Aduh bodoh hang Queen ni. And lepas tu dia berlawan dengan King pula. King dia potong sayap kiri Marco. And kita tahu kuasa Marco regeneration. Lepas je King potong sayap dia tu, dia terus bertukar kepada form manusia balik. And dia counter attack King bahang. Padu bodoh. Awal tu dia tembak je King, bagi King terpelanting belakang. Lepas King terpelanting tu, dia terus buat double attack macam combo tau. Dia pergi serang King terus. And lepas dia serang King tu pula, dia patah balik pula, pergi lawan dengan Queen. Dia pergi terajang Queen bahang. Queen terpelanting pula bahang. Piau. Padu Marco, serius padu. And dekat situ panel hybrid form Marco tu kan, kita dapat tengok muka Chopper dia macam, aku tak tahu sama ada dia ada masalah ke apa untuk buat antivirus Ice Demon ni kan. Sebab muka Chopper macam cuak plate tau. And Marco pun dia cakap dekat Chopper, hurry up Tanuki, dia nak suruh Chopper siapkan antivirus tu cepat-cepat. Tapi dalam panel kecil tu mungkin Chopper ada hadapi masalah ke apa ke kan, sebab muka dia cuak nak mampu Tapi tak tahu lah. Tapi aku berharap, aku yakin lah yang Chopper akan siapkan antivirus tu pada masa yang tepat. Faham tak? And mereka dapat selamatkan bos Hyogoro. Bukan bos Hyogoro je, tapi ke semua orang-orang yang terkena dengan virus Ice Demon ni kan. And selepas tu nampaknya Perospero dah pun sampai masuk ke dalam istana Kaido. And daripada ayat Perospero ni kan, aku macam tertanya-tanya adakah dia akan berpihak dengan Marco ataupun dia akan berpihak kepada Beast Pirate. Tapi daripada sebelum tadi kita dapat tengok dia still lagi tak setuju pakatan antara Big Mom dengan Beast Pirate. And sebelum ni pun kita tengok Perospero dia decide untuk berpakat dengan Marco untuk tentang pakatan mock dia dengan Kaido ni kan. So mungkin lepas ni kita akan tengok pakatan Perospero dengan Marco bersambung balik. And mungkin mereka dua akan berlawan dengan King dengan Queen. So mungkin lepas ni kita akan dapat tengok First Commander Whitebeard Pirate Marco, First Son of Big Mom Pirate Perospero berlawan dengan First Commander dengan Second Commander Beast Pirate, iaitu King dengan Queen. Okay, aku rasa setakat itu saja discussion dan explanation yang aku nak cakap pasal chapter 1006 ni. Mungkin kalau ada lagi benda-benda yang aku nak cakap, mungkin aku akan buat video asing kan, ataupun tunggu official release dulu, nak tengok macam mana official translation punya bahasa kan, ataupun ayat kan. Mungkin ada perbezaan sikit ke dengan fans translation ni. And mungkin lepas tu aku akan buat video lain. Mungkin aku akan bercakap pasal benda-benda lain yang aku tak cakap dalam chapter ni. So guys, bagi aku chapter ni memang chapter yang padu lah. Sebab kita dapat tengok Marco, dia memang gila-gila lah Marco bahang. And Boss Hyogoro, seperti mana tajuk chapter ni, The Honorable Boss Hyogoro, dia memang bagi aku the man of pride lah. Dia memang seorang samurai yang memang sejati lah. Dia memang hati dia, memang jiwa dia memang jiwa seorang samurai lah. Aku memang respect lah kat dia kan. Walaupun tua-tua dia pun kan, tapi dia still juga berlawan hingga ke nafas tak akhir, hingga ke tenaga tak akhir dia kan. And dia sanggup juga suruh anak-anak buah dia bunuh dia sebab dia tak mau menjadi beban kepada mereka nanti. So overall chapter ni memang memang chapter yang best lah. And chapter depan tak ada break. So kita nantikan apa yang akan jadi dekat chapter depan 1007. Dan jangan lupa juga untuk nantikan dan baca official release untuk chapter 1006 ni di app Manga Plus nanti. Hampa boleh download dekat App Store free je kan. So setakat ni saja aku rasa video untuk react dan juga discussion chapter 1006 ni. Jangan lupa like video ni kalau hampa suka, dan aku amat appreciate sangat kalau hampa like video ni kan, dan share video ni kepada rakan-rakan hampa, kepada nakama-nakama kita di luar sana. So dia pun akan dapat manfaat juga. Dan jangan lupa komen pendapat hampa, apa yang hampa rasa, apa yang hampa rasa padu, apa yang hampa rasa hampa tertanya-tanya pasal chapter 1006 ni, ataupun ada benda-benda yang aku terlepas pandang kan. And hampa perasan, hampa boleh juga komen dekat bawah pendapat hampa semua. And kepada yang belum subscribe, masa sekarang ni lah masa yang sesuai untuk hampa subscribe channel aku.
and turn on that bell notification, so bila aku ada upload video baru akan terus keluar dekat hampa punya nanti dan hampa boleh terus tengok. So guys, see you soon in next video. Monkey Narrative signing out.